الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والعاقبة للمتقين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما، اللهم زدنا علما وارزقنا فهما، اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita memanjatkan setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan patutnya serta inayahnya dapat sama-sama kita meneruskan kuliah kita seperti biasa, yang mana sebulan sekali kita jumpa tekan ni, dan kita bicarakan tentang kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Itu ringkasan kitab jalan mereka yang menuju Allah. Bagaimana yang saya maklum dulu, kitab ini adalah membicarakan tentang untuk pembinaan akhlak kita sebagai Muslim, sebagai Muslim. Walaupun di sana dalamnya ada mengandungi bacaan tentang solatnya, bab yang kaitan dengan ibadah, tetapi dia lebih kepada untuk membina jiwa, hati kita, untuk membersihkan jiwa kita daripada sebarang penyakit hati ataupun penyakit jiwa lah, ya. Jadi kita tak sampai kepada saya tu baca surat 28, ya, iaitu dalam tajuk kewajipan menuntut ilmu, ya. Yang mana kita bicara dulu tentang apa itu kewajipan kepada seorang kanak-kanaknya. Apabila dia mencapai umur baligh, kewajipan tahunya adalah dia mempelajari 2 kalimah syahadah, iaitu penekanan kepada akidah, kan. Iaitu yang perkara yang awal yang dititik beratkan. Itu dia seterusnya. Kemudian sampai masa dia dititik beratkan tentang kewajipan solat, sebagaimana, ya, dan hadis yang menyatakan bahawa ajarlah anak kamu ketika solat ketika dia umur 7 tahun, ya, didik dia, latih dia. Kemudian pukul mereka, denda atau hukum mereka yang patutlah ke atas dia kena iqab dia apabila dia meninggalkan solat fardu itu ketika umur dia 10 tahun, dia setelah dilatih, dididik dan sebagainya. Itu cara didikan yang dilakukan dalam Islam lah. Itu juga, kan, diajarkan orang kata pendidikan seks dalam Islam, kan, iaitu pisahkan anak tadi, anak lelaki dan perempuan ke tempat tidur. Jadi itu dah diajar, dah dididik. Bukan mana cerita pendidikan seks yang tak betul arah ni, tapi dia cerita dia jantina tadi dah kita dengarkan, lelaki macam mana, perempuan macam mana. Ya, itu dah dia ajarkan. Itu sampailah dia tahap-tahap dia. Kita manakala dalam perkara wajib yang wajib ditinggalkan pada anak tadi, ia bergantung kepada keadaan seseorang, ya. Seseorang yang buta tidak wajib mempelajari perkara yang diharamkan melihatnya, ya. Seorang yang buta tidak wajib mempelajari perkara yang diharamkan melihatnya. Orang buta, kita ajar dia tu tak boleh melihat ni, tidak boleh aurat dan sebagainya. Orang buta dia ajar, jadi si manfaat tak ada. Itu apa, itu dia apa, prioriti dia bukan di situ. Kan, kalau orang buta, kan. Begitu juga kalau orang bisu, kan. Orang bisu pun tidak wajib mempelajari berkenaan percakapan yang diharamkan. Macam mana dia bercakap, kan, dia bisu. Kita tak payah ajar dia apa yang diharamkan bercakap. Jadi dia ikut prioriti dia punya keutamaan dia, apa yang dia perlu dipelajari. Sekiranya di sebuah negeri itu dia terdapat perbuatan meminum arak dan memakai sutra, dia wajib mengetahui hukum pengharaman perkara tersebut. Perlu rasa tentang apa-apa yang gejala-gejala yang berlaku dalam setempat itu. Kalau
perkara-perkara yang berluasa, perkara dulu apa semua, tapi tidak berlaku bab zina ke apa sebagainya. Dia cerita tentang bab zina apa semua, tapi perkara yang sepatutnya disentuh tak disentuh. Itu. Jadi mana keutamaan dalam apa, dalam apa, untuk apa yang ilmu disampaikan kan. Di mana dia mengaku melihat kepada situasi dan keadaan apa satu tempat. Dalam perkara i'tiqad, dia wajib dipelajari, ya. Ia wajib dipelajari bergantung kepada cetusan ataupun lintasan hati. Sekiranya wujud perasaan syak terhadap pengertian dua kalimah syahadah, berlaku kan orang mungkin ada berluasa tentang terdetik dalam masyarakat apa semua, dia meragui tentang kalimah syahadah. Dia ragu-ragu, tak yakin. Ya wajib dia mempelajarinya sehingga dapat menghilangkan perasaan syak tersebut. Wajib, ya, disampaikan, dipelajari tentang masalah tuntutan syahadah dari kalimah syahadah macam mana sebagainya. Sekiranya perkara bid'ah merebak dengan meluas dalam negeri, perkara-perkara yang khurafat dan sebagainya berluasa dalam suatu tempat itu, dia wajib mempelajari perkara-perkara yang sebenarnya, mana yang sahih, mana yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yang benar-benar betul dia punya periwayatan dan sebagainya. Bukan dia dengar orang buat apa semua, tapi orang nampak baik dan sebagainya, dia khawatir bercampur aduk dengan perkara-perkara yang syubhatnya, yang meragukan, membawa kepada kesesatan. Dari situ dia kena belajar perkara tu. Tapi kalau dalam satu kampung tidak laku sesuatu, tidak ada perkara yang bid'ah dan sebagainya, kita tetap yang tak sesuai dengan itu. Jadi ikut kesesuaian. Macam mana yang berlaku. Itu umpamanya kalau dalam dalam suasana dalam suasana medsos yang media massa sebenarnya itu kadang-kadang kita itu secara umum tapi tidak sesuai. Diumumkan di media massa, sedangkan benda itu bukan semua tempat berlaku. Satu perkara itu. Jadi sepatutnya dia dikhususkan. Kadang-kadang Allah Alam tak tahulah ya situasi senario berlaku ni. Kenapa kadang-kadang benda tu satu tempat ni orang tak memperkatakan, dia tidaklah timbul masalah isu sebagainya, tetapi didengar apa-apa lain dah menimbulkan keraguan dan sebagainya. Jadi di situ kena melihat, di situlah kesesuaian, ya, soal apa isu-isu yang berlaku. Begitu juga sekiranya seorang peniaga negeri itu mengamalkan sistem riba. Kalau satu tempat tu mengamalkan sistem riba secara meluas, dia wajib mempelajari secara menjauhi darinya daripada perkara tersebut. Kena tahu selok-belok apa yang dikatakan, macam mana yang dikatakan riba tu, macam mana berlakunya riba, hukum dan sebagainya, apakah kesan dan akibat dan sebagainya. Itu kena belajar, dia kena mempelajari. Tapi kalau tak berlaku dalam suatu tempat itu ada riba, kita akan riba apa semua, tapi tidak segi perhatikan keutamaan ilmu itu tidak tepatlah. Tidaklah menjadi kesalahan. Mungkin nak ceritakan mungkin untuk kalau tak ada isu itu, mungkin boleh dipelajari supaya orang lain tahu tentang apa berlaku tentang sesuatu yang perkara yang tak sepatutnya tentang riba tadi, dia tak elak pada awal lagi. Jadi mana dia ikut prioriti ilmu. Kemudian dia sewajarnya juga dia mempelajari perkara yang berkaitan dengan keimanan pada hari kebangkitan, balasan dan syurga dan neraka. Maknanya kalau kita masalah orang tentang berlakunya riba sebagainya, macam mana supaya dia mengelakkan. Jadi dia seharusnya dia mempelajari perkara berkaitan iman tadi, kepada hari kebangkitan, balasan syurga dan neraka, dosa pahala semua dia kena di situ dia, supaya takut untuk melakukan perkara tersebut dan dosa tersebut. Jadi berdasarkan huraian di atas itu, jelaslah bahawa yang dimaksudkan dengan ilmu yang wajib dituntut itu ialah ilmu fardu ain. Memanglah fardu ain itu wajib kan? Fardu ain itu setiap orang, setiap individu. Itu kita faham sama-sama kan? Kita semua faham. Dia sebut fardu ain itu semua orang, setiap individu tak terlepas. Iaitu ilmu yang wajib ke atas setiap individu tadi. Manakala fardu kifayah pula ialah setiap ilmu yang diperlukan untuk membina urusan dunia, seperti ilmu kedokteran, kerana pentingnya dalam mengekalkan kesihatan tubuh badan.
Itu juga ilmu matematik dan menghisab yang sangat diperlukan dalam pembahagian harta pusaka, wasiat dan lain-lainnya. Jadi sekiranya tak ada orang, tak seorang pun yang belajar tentang ilmu tersebut, maka dalam sebuah negeri itu seluruh penduduk negeri itu berdosa. Itu yang kena fahami. Jadi kena ada. Kok ada pun orang belajar pun tapi tidak mencapai tahap keperluan itu, maupun tidak memenuhi keperluan orang Islam setempat itu, maka dia individu yang tertentu tu kena dia diramaikan. Umpamanya sekarang ni lah contoh dia bidang perubatan dalam Islam, doktor-doktor yang hari ini kita banyak bergantung kepada pakar-pakar perubatan yang bukan Islam kan. Dalam apa-apa juga bidang kan, masalah apa sama ada sakit apa, kemudian sakit pakar sakit kuat kan. So macam banyak kata hari ini orang Islam ya, wanita-wanita Muslim terpaksa berdepan dengan doktor-doktor dan non-Muslim dan sebagainya. Ini satu yang apa? Satu keaiban lah kepada orang Islam Sepatutnya dia apa, prioriti dia mesti letakkan. Kalau kita menampak fik tu apa semua, mesti dia ibu-ibu yang melahirkan akan melahirkan anak, semua isteri yang mengandung apa semua ni, dia nak melahirkan anak apa, mesti dia sepatutnya di hadapan doktor wanita Muslim dulu prioriti dia. Bidan ke apa, dulu kan bidan ramai apa semua. Dan sekarang ni kebanyakan tu orang tak kisah tak ada orang benda tu, seolah benda tu biasa. Mungkin orang mengatakan meletakkan itu darurat, tapi darurat tu tahu mana darurat itu berlaku. Apabila kita tahu kaedah tu darurat tu mubihun mahzurat. Orang kata dia gunakan apa kaedah pakai tu, kaedah darurat tu mengharuskan benda yang ditegak, benda yang haram sebagainya. Jangan gunakan darurat kaedah. Tapi darurat tu mesti dia diukur dengan apa? Tukar lebih qadar khas. Ke mana darurat tu berkeluar? Adakah berserah macam tu dia? Tidak. Mana dia bila keperluan tak mencukupi, mana dia menjadi satu kewajipan setiap orang masyarakat melahirkan, memberikan galakan dokongan kepada mereka pakar itu untuk ramai lagi pakar-pakar sekuan, terutamanya di kalangan wanita. Itu satu contoh yang kita tengok itu fardu kifayah. Selagi mana tak memenuhi keperluan Islam itu, selagi itulah menjadi kefarduan setiap mereka yang layak, yang sepatutnya. Kalau dia berwuduk, dia layak tapi dia tak pergi, dia abai, cuai dalam tu, sedangkan dia layak dia tak bersuah tu, maka satu dosa kepada dia. Jadi itulah apa juga bidang kan, engineering ke apa, tak kisah apa benda perkara-perkara yang sepatutnya umat Islam kena tampung, sehingga dia tidak bergantung kepada non-Muslim yang bukan Islam. Sampai itu sekali fardu kifayah. Bukan sekadar ada orang buat cukup dah. Maknanya itu satu perkara, satu salah faham lah kepada orang faham umat Islam ini. Apabila terdapat seorang sahaja menguasai satu ilmu tersebut, dia sudah memadai dan gugurlah kewajipan belajar ke atas orang lain. Seorang aja, tengoklah. Tapi dia sebetulnya kalau huraian dia mesti dia dapat menampung keperluan umat Islam ini. Selain daripada ilmu kedoktoran dan hisab, ilmu yang berkait dengan asas-asas industri seperti asas tani dan jalan, ini yang kita rasa sekarang tuan memang tapi mungkin adalah kesejarahan dengan kita supaya orang Islam ni giat dalam mencari usahakan produk makanan dan sebagainya, pertanian ini. Itu saya terakhir ni lah. Kalau dulu kita masih banyak bergantung kepada orang Islam. Itu yang jadi masalah makanan kita terjebak dengan perkara makanan syubhat, halal haram bercampur bau dan sebagainya. Itu adalah kelemahan Muslim sendirian, gagal dalam memahami tentang tuntutan fardu kifayah. Bahkan dia termasuk juga ilmu membuka. Ini kerana sekali tidak terdapat orang yang mengetahui tentangnya, ia boleh mempercepatkan kebinasaan kepada masyarakat. Sesungguhnya Tuhan yang menurunkan penyakit, Dia jugalah yang menurunkan ubat dan membimbing manusia mengenai cara menggunakannya. Sampai itu untuk rawatan sebagainya. Mesti ada orang yang pakar. Menghalusi ilmu hisab dan kedokteran serta lainnya secara mendalam dan terperinci dianggap sebagai tambahan. Ini kerana manusia tidak memerlukannya, sampai contoh secara perinci itu itu tidak diperlukan, tidak memerlukannya. Kadang-kadang mempelajari dengan ilmu hukumnya adalah harus. Contoh ilmu berkenaan syair, sains yang bebas daripada perkara yang tidak baik. Tunggal kalau
negara-negara Arab tu dia terkenal dengan syair bil syair kan. Tugas dia untuk bahasa yang memuji. Ya, tengoklah dia tidak bercampur aduk dengan perkara yang tidak baik, tidak memuji Arab, tidak memuji wanita dan sebagainya. Jauh dari situ, maka dia kata harus dia. Contoh yang tadi saya bebas daripada perkara. Dan juga ilmu sejarah. Dan kadang-kadang ilmu sejarah ni sampai ke tahap wajib kalau sejarah setakat yang mengenal untuk semua, untuk tahu tentang sejarah sahaja, untuk pengetahuan dan itu mungkin kita katakan harus. Tetapi kalau sejarah itu kalau orang lupa asal-usul dia, menyebabkan umat Islam tu alpa, dia leka, lalai, tak tahu tentang sejarah perjuangan nenek moyang dulu kan, tentang bagaimana mereka berjuang untuk membawa Islam ni ke tanah air kan, untuk menyebarkan dakwah semua. Cari tentang sejarah apa semua tu, sehingga tertutup tentang perjuangan mereka apa semua, sehingga lupa kepada sejarah-sejarah dulu tu, sehingga mematikan semangat berjuang dari apa semua. Maka dia terleka, dia lalai dalam keadaan suasana yang ada. Maka itu satu kelalaian cukup amat malang sepatutnya dia sejarah penting sejarah yang benar lah, yang sebenar, bukan sejarah yang selenggan. Hatta kalau orang Yahudi sendiri pun yang dia sampai dia boleh membunuh umat Islam apa semua tu, sebab dia yakin dengan sejarah nenek moyang dia. Itu dia ajar sampai dia letakkan bahawa orang Islam ni adalah musuh kepada orang Yahudi gitu kan. Dia sampai dia katakan anjing dan babi, dan haram halal darah mereka. Itu sebab mereka tak kisah dia boleh orang Islam apa semua, dia soal memang tu yang dia ada, yang ditekankan dalam sejarah anak-anak mereka apa semua. Itu juga kalau kita kan, kalau tak tahu sejarah ni apa semua, betul kita akan jadi itulah, kita jadi bahan sembelihan orang-orang yang bukan Islam kan. Kita tak tahu sejarah macam mana, kenapa perjuangan yang dilakukan oleh orang terdahulu. Jadi sebahagian juga termasuk dalam ilmu yang tercela. Daripada kita tadi ilmu yang terpuji lah, ilmu yang yang manfaatnya yang perlu dipelajari oleh setiap musliman atau orang Islam dan masyarakat sebenarnya. Tetapi dalam itu juga ada juga ilmu yang tercela seperti ilmu sihir, tangkal azimat dan ilmu pukau. Hingga tahun ini tadi berdulu sampai ilmu ni sampailah ke hari ini tetap ilmu itu tetap berterusan. Ini adalah ilmu yang tercela. Manakala ilmu berkaitan syariat kita, semuanya adalah terpuji. Apa juga ilmu yang berkaitan syariat, peraturan undang-undang Islam, itu adalah ilmu-ilmu yang terpuji. Bermula dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hukum ibadat sampailah sebesar-besar kalian, sehinggalah hukum jenayah dan sehinggalah hukum sistem pemerintahan dalam Islam dan sebagainya. Itu adalah ilmu yang terpuji. Nak tengok macam manakah garis kepanduan yang sepatutnya dalam undang-undang peraturan Islam kan. Yang sebesar sampai kecil perkara ialah sebesar-besar perkara. Jadi semuanya adalah hak terpuji. Ia terbahagi kepada ilmu usul, furu', itu cabang, iaitu ilmu muqaddimat, ilmu alat, dan ilmu mutamminat, mutammimat, pelengkap. Jadi dia bagi tiga kan. Usul dia ilmu usul furu', cabang, ilmu muqaddimat, ilmu alat, dan ilmu mutammimat, itu pelengkap. Jadi ilmu usul ni ilmu yang berkaitan dengan kitab Allah, yang berkaitan dengan kitab Allah, sunnah Rasulullah SAW, ijma' ulama dan athar para sahabat, asal para sahabat. Ini adalah ilmu usul, asas yang perlu dipelajari. Sebab dia adalah sumber kepada segala hukum dan perundangan yang dalam kehidupan masyarakat manusia ini bukan. Kalau ilmu ikutan ini lawan gagal terlumah itu penguasaan dia semua, maka telah berlaku perbincangan. Jadi orang tak tahu yang mana satu apa semua yang dibagi yang sepatutnya, yang undang-undang pun dia bercampur aduk kan. Ini yang berlaku dalam kita hari inilah. Kadang-kadang satu hukum tu kita jelas, tapi bagi yang bab lain dia bercampur aduk, tak tahu macam mana nak dan yang di jalan dilaksanakan, sebab tidak clear tentang masalah tu sumber dari yang. Begitu juga ilmu cabang ialah makna-makna ataupun pengertian-pengertian yang dipahami daripada ilmu usul tersebut. Ilmu cabang ni
sumber dia berdasarkan berbantukan kepada ilmu usul tadi. Segala bidang ilmu mesti merujuk kepada kitab Allah Subhanahu Taala. Merujuk kepada sunnah. Tapi kalau tak merujuk hari ini, itu sebab orang kata terumbang ambing. Mana satu orang pun nak dia apa yang nak dilaksanakan. Apa juga sistem pun gagal. Kalau tak berpedukan kepada hukum syara ni atau hukum usul ni, kita akan tengok mana sistem akan gagal. Kejap berubah apa semua kan. Sebab tak tahu hilang punca dia. Sedangkan punca usul dia mestilah dia balik kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW, ijma' ulama dan asar para sahabat. Jadi barulah dia akan ilmu cabang tadi, iaitu pengertian dipahami pada ilmu usul tersebut sehingga dapat memahami perkara yang tersurat dan tersirat pada sesuatu nas. Contohnya, sabda Nabi SAW yang bermaksud, janganlah seseorang hakim menjatuhkan hukuman dalam keadaan dia marah. Itu hadis, riwayat Al-Bukhari. Kalau Al-Bukhari itu hadis ketiga ya 120. Kemudian Muslim 1717 kan. Itu dah ada tuliskan rujukan kan. Jadi dia kata dipahami pada dia kata bahawa dia juga tidak boleh menghukum dalam keadaan lapar. Maknanya dia bukan sekadar ketika marahnya, tapi dalam ketika lapar. Sebab apa? Bila dah lapar, orang akan apa? Dia punya perasaan marah. Kalau dia tengok kadang-kadang orang lapar, macam mana yang apa akan terjadi kan? Dia akan jadi masalah amarah, perasaan marah akan menguasai. Dia menghukum akan rasa keadilan dia. Sebab dia marah. Jadi tidak akan berlaku keadilan di situ. Itu satu contoh kan. Walaupun dia dapat ketika marah, dapat jangan keadaan marah, tapi lapar pun tak boleh juga. Sebab dia lapar tu akan timbulnya marah, kemarahan dan sebagainya. Manakala ilmu muqaddimat pula ialah ilmu alat seperti nahwu dan bahasa. Yang kita belajar bahasa Arab itulah. Tapi itulah dalam umum macamnya belajar dalam bahasa Arab tu kan dia kena fokus kan pada penumpuan. Tapi saya kena belajar macam ni saja tak boleh. Sebulan sekali. Memang tak terdapat muncul dah. Jadi yang antara dia ilmu alat seperti ilmu nahwu dan bahasa. Jadi kedua-duanya adalah alat ke arah memahami Al-Quran dan sunnah Rasulnya, Rasulullah SAW. Jadi itu dia punya alat untuk memahami kitabnya, kitab Allah SWT, sunnah Rasul tadi. Kalau tak ada alat ni memang tak apa, ada marah memang lari lah, tak boleh lah. Nak keluarkan hukum, nak istimbat hukum sebagainya, sebab tak menguasai ilmu alat tadi. Itu ilmu alat. Kemudian ilmu pelengkap dia, ilmu mutammimat. Mutammimat pula ialah seperti ilmu qiraat, tempat-tempat kalau makhraj huruf, dan juga ilmu nama perawi-perawi, rijal hadis, keadilan dan hal ehwal mereka. Semuanya ini adalah termasuk dalam ilmu syariat yang terpuji. Mutammimat ni maksudnya pelengkap kepada apa? Supaya kita faham. Kita tahu dengar hadis, tapi bila kita tahu tentang di mana siapa perawi dia, rijal-rijal apa hadis yang merawikan hadis apa semua tu, kita akan tahu kita tahu apa martabat hadis itu sahih ke dhaif dan sebagainya. Jadi itu yang sebagai mutammimat tadi. Itu juga dengan qiraat tadi. Kita kena belajar tentang qiraat, bagaimana tempat huruf, makhraj sebagainya. Itu sebagai pelengkap. Tetapi cara nak membodohkan apa semua tu itu itu bapa tadi apa semua itu dia bukan pelengkap. Dia yang sebelum ilmu sebagai tu dia bagi cantik bacaan tadi kan. Dia punya cantik, dia punya supaya betul dia punya sebutan dan sebagainya, supaya tidak lari daripada makna dan sebagainya. Itu tentang ilmu-ilmu yang terpuji dia, berkenaan dengan ilmu dia punya bagaimana urutan dan sebagainya. Kemudian termasuk pada ilmu muamalah. Kalau ilmu muamalah di sini dia kata yang kita dengar ilmu muamalah ni ilmu apa tu yang jual beli sebagainya, itu yang dibagikan. Itu yang kita biasa baca dalam hukum fiqh. Tapi ilmu muamalah ilmu berkaitan dengan hal ehwal hati.
Kalau yang kita dengar dalam fikih tu ilmu muamalah ni, ilmu fikih kan yang jual beli sistem apa, macam mana jual beli diharamkan dan sebagainya. Tapi dalam bab ini, istilah konteks ini, ilmu bagi berkaitan dengan hal ehwal hati seperti rasa takut, mengharap, redha, benar, ikhlas. Ini lebih kepada tasawuf ya. Jadi mana dia ihsan ya. Dan lain-lain ini juga. Ilmu inilah yang telah meninggikan martabat ulama-ulama besar. Ya. Tak ada perasaan tawaduknya kan? Tak ada perasaan dia apa mengharap redha, ikhlas dan sebagainya itu akan jatuhlah. Walaupun hebat macam mana pun kan. Jadi akan jatuh. Sampai maki hamun orang ke apa ke. Hebat ilmu ya. Boleh apa, tapi boleh menjatuh, mencela orang, mencela ulama dan sebagainya tanpa tidak ada adab di situ apa semua. Ini masalah yang berlaku lah kan kadang-kadang kan. Sebut senang sebut, kadang-kadang tak siasat. Dikata ulama kan macam ni pernah mengatakan begini, tapi alam ulama tu tak mengatakan hal yang itu yang apa yang disebutkan. Padahal ulama tu dah lama meninggal, ulama-ulama dah lama yang meninggal dunia tu dia disebutkan kata-kata tu kepada ulama tersebut. Kok hidup dia lagi apa semua tak tahu lah macam mana kan. Jadi ini yang kita kena siasat untuk kena apa, kena orang kata kena berhati-hati, berwaspada terutama ni dalam kita menerima apa media massa sekarang ni. Kita bimbang, kita terjebak kepada sama-sama bersokongkol dengan orang yang dosa orang lain, kita bersama ni. Kita tak siasat tadi. Kemana dia kena berhati-hati kan dalam kita menyebarkan tu. Sebelum menyebarkan apa semua, kita tengok sumber-sumber tu. Kalau tak tahu, jangan sebarkan. Kita tahu, ni orang macam ni, orang ni yang sebar apa orang cakap. Takkan nak bohong, takkan nak tipu. Kita berpegang kepada yang tu. Sekarang tak boleh tuan. Sekarang isu dia sekarang ni masing-masing kan dia dengan pengajian-pengajian apa semua, tapi dia merujuk kepada kitab-kitab. Kitab ada yang diselewengkan, itu yang terbimbang kan. Ini yang tak sebenar. Kita menyampaikan perkara yang tak sebenar. Jadi itulah, kalau kita rasa dah sampai ke tahap mencela orang ke apa kita, memperlekehkan apa, kita stop dulu, jangan sebarkan dulu. Kita tengok dulu apa semua. Takut kita akan terheret sekali bersama orang yang menyebarkan fitnah dan menyebarkan umpat keji dan sebagainya. Itu yang kita bimbang. Jadi itulah itu golongan ulama ilmu muamalah itu adalah ilmu yang berkaitan dengan hati dia. Jadi ini dia pun perkara ini muamalah ni lah ilmu muamalah ni yang meninggikan martabat ulama-ulama besar terdahulu seperti Sufyan Ats-Tsauri, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad, Imam Ahmad. Mereka menjadi masyhur setelah berjaya mencapai hakikatnya yang sebenar. Katakan akhlak Imam Malik macam mana, kita baca riwayat Imam Ahmad, Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Kita akan tengok macam mana dia punya mereka adab mereka semua mereka. Jadi kebanyakan orang yang bernama fuqaha dan ulama tidak dapat mencapai kedudukan ini kerana apa? Kita Imam ulama kata apa? Kebanyakan orang fuqaha, faqih ramai faqih, ulama tidak dapat mencapai kedudukan ini kerana mereka sibuk dengan bentuk-bentuk luaran ilmu ini, semata-mata tanpa sampai kepada hakikatnya yang sebenar dan beramal dengan segala yang tersirat di dalamnya. Ya, ramai faqih tahu boleh hebat dari yang mualat apa semua sebagainya, tapi dalam bab muamalah ni mereka gagal. Mungkin terlalai dalam bab tu. Jadi dia kata Muqarrar Imam kata apa? Kamu akan dapati kata ulama fiqh bercakap tentang hukum zihar. Ulama fiqh banyak bercakap tentang hukum zihar, li'an, bab musabahah, bab perlombaan atau musabaqah, melemparkan tuduhan-tuduhan, juga masalah-masalah furu'iyah, iaitu masalah-masalah cabang yang halus dalam ilmu fiqh yang sudah lama berlalu dan tidak perlu lagi ditimbulkan sebarang persoalan mengenainya. Pada waktu yang sama dia bercakap tentang keikhlasan dan tidak beringat-ingat dan bersuara dengan riya, sedangkan itu adalah fardu ain ke atasnya kerana kelalaian mengenainya boleh membawa kebinasaan diri dia. Dia cerita tentang mereka benda-benda dah lama yang mungkin ulama-ulama dah selesaikan, ya, tak menimbulkan benda-benda yang khilaf. Dan yang khilaf tentang benda dia boleh dibangkit apa akan timbul berlaku kekeliruan dalam masyarakat apa semua.
Sepatutnya benda-benda dia sudah settle tak oleh para ulama dulu. Cuma kita nak peringatkan saya semua. Jadi ini akan menyebabkan berlakunya kebinasaan, timbulnya perasaan riya dan sebagainya, sum'ah, ya. Ini yang kita bimbang berlaku dalam kehidupan ini masyarakat. Semuanya kadang-kadang golongan ilmuwan. Jadi kita ada waktu yang sama dia bercakap tentang ikhlas tadi. Dia kata tentang ikhlas yang mata Allah pada. Sedangkan dia riya, sedangkan itu adalah fardu ain katanya untuk dia belajar, untuk dia dia mendalami, dia cukup mau melaksanakan ilmu mempelajari ilmu tersebut. Sedangkan itu masalah yang pertama tadi hanyalah fardu kifayah. Benda-benda yang kecil yang dibincangkan itu benar-benar fardu kifayah, tapi berbalah-balah. Fardu apa semua sedangkan mana dia kalau tak buat pun tak apa, contoh dia kalau dia buat apa, dia khilaf. Masing-masing ada hujah dia. Nak buat, tak buat, tak apa itu. Nanti tak perlu nak berbalah-balah. Masing-masing ada hujah dia. Itu kalau Imam Al-Ghazali kata benda-benda yang khilafiyah ni kita satu perkara yang tidak membawa kepada i'tikad akidah. Baik kita tinggalkan. Orang kata buang masa. Sepatutnya kita banyak memperhatikan tentang bagaimana perkara-perkara yang lebih besar lagi. Contohnya isu yang berlaku ini kan masyarakat kita hari ini masalah keruntuhan, masalah akhlak remaja ini, ya, jati diri umat Islam ini dah jauh daripada hubungan Allah SWT dia lari daripada timbulnya masalah liberal dan sebagainya kan. Apa macam itu sepatutnya ini jangan. Bukan masalah-masalah yang benda yang buruk yang kecil-kecil ini nanti pun diperbalahkan. Jadi jika ditanya mengapa dia tidak membincangkan berkenaan ikhlas dan riya, tentu ia tidak dapat memberikan jawaban. Macam mana ikhlas dan riya? Ya, mungkin tidak dapat menghalusi apa-apa sepertinya. Jika dia mengapa dia sibuk dengan masalah li'an dan tuduhan, itu qazaf. Tentu dia dapat pasti akan berkata kerana dia adalah fardu kifayah. Jawapannya memang benar, tapi adakah dia tidak sedar bahawa ilmu hisab itu fardu kifayah juga? Mengapa dia tak sibuk dengan ilmu tersebut? Sebenarnya dia memandang sepi terhadap ilmu hisab kerana tujuannya hanyalah ingin menunjuk-nunjuk dan menjadi pesohor yang hanya boleh diperoleh melalui perdebatan berkenaan hukum-hukum fiqh, bukannya perkiraan melalui hisab. Kalau pembaca pesaka ni apa semua dah tidak ada kiki pun, tak ada banyak perdebatan. Tapi kalau hukum-hukum yang berada pada perdebatan ni, ini masing-masing nak menonjol semua itu dia akan timbul masalah. Kadang-kadang sampai satu tahap tak mengalah, betul. Tak adalah dia nak tawadhu dia semua. Masing-masing berhujah dengan berbagai-bagai hujah. Jadi kita takut itu terjebak seperti ini kan. Jadi sepatutnya mengelakkan perkara-perkara itu berlaku kan. Terdapat beberapa istilah yang telah dipesong dan disalahartikan berlawanan dengan makna asal sebagaimana yang dimasukkan oleh ulama salafus saleh. Jadi dua istilah. Yang pertama kata bahawa dua istilah-istilah yang ada ya, yang dalam ketika yang dimasukkan oleh ulama salafus saleh dulu, tapi dipesong. Antara istilah tersebut ialah fiqh. Istilah fiqh. Orang faham macam mana tentang istilah fiqh? Jadi mereka telah memesongkan artinya dengan mengkhususkannya hanya kepada mengetahui masalah-masalah cabang hukum fiqh beserta alasan-alasannya. Dia khusus kat situ ya, kita belajar kat situ ya tentang fiqh. Sedangkan kita penggunaan perkataan fiqh di zaman awal Islam merangkumi persoalan ilmu menuju hari akhirat. Segala dibincangkan. Terus kalau kita tengok dah hadis yang dulu yang kita bincang, yang kita pernah sebutkan, Man salaka yaltamisu fihi ilman, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ila jannah. Kalau hadis itu kan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Itu pun dah jelas, dan Nabi dah jelaskan. Bila siapa yang keluar merintis jalan, keluar dari rumah ke, sama ada dekat dan jauh semua, ataupun tak ada juga jawab kalau dia rumah sekalipun dia belajar ilmu pun, dia Allah memudahkan dia jalan ke syurga seperti dia begitu. Tetapi ilmu tidak, dia hanya berkisar berlega kesan-kesan dunia.
tak mencapai, tidak mengapa, tidak menghala ataupun melampaui batasan ke akhirat dia. Itu kita yang terjadi ya. Jadi kita tidak sama seperti awal Islam dulu. Yang merangkumi persoalan menuju akhirat. Ilmu yang mendalam mengenai penyakit hati, perkara-perkara yang merosakkan amalan, kesedaran yang kuat tentang kehinaan dunia, kesungguhan mencari nikmat akhirat dan perasaan takut al-khauf yang menyembuh hati. Tapi kadang-kadang kalau kita tengok dalam kelas-kelas takmir itu ada kan, buat salah tahu maupun ditentu juga, alhamdulillah kan. Tapi kalau dia kalau tidak jauh daripada bincang benda-benda ni, maka dia akan berkisahkan perkara duniawi saja. Walaupun kita kata tentang hukum fikih, hukum halal, haram dan sebagainya, tetapi dia tak mencapai kerana tidak membawa kepada akhirat tadi, sebab tidak ditekankan masalah hati ini. Oleh kerana itulah Hasan Al-Basri rahimahullah pernah berkata, sesungguhnya seorang faqih itu ia seorang yang zuhud di dunia, mengharapkan hari akhirat, faham dan jelas tentang agamanya, sentiasa beribadat kepada Tuhannya, bersifat wara' jauh daripada perbuatan menjatuhkan maruah orang Islam. Ini terjadi tuan-tuan ya. Kita tengok kan dalam, memang teruk sangatlah. Zaman kita suasana macam tu, menjatuhkan antara satu sama lain. Sama ada golongan agamawan dan sebagainya, menjatuhkan maruah semacam. Itu masalah yang berlaku tuan-tuan. Habaq itulah kita yang mengharapkan orang golongan agamawan daripada kalau apa nak komen ke apa tu, cuba aja berbincang, orang kata tepi asing, supaya tidak mengelirukan awam kan, masyarakat yang awam ini sampai tak tahu macam mana nak ikut ni, salah nak ikut orang ni, salah nak ikut sisa, masa tu nak ikut lalang buat jalan sendiri. Jadi itulah yang berlaku kelemahan Islam. Kalau ikut kan pecah apa bergaduh ni. Kalau kita tengok dalam suasana musuh ini, bahasa cukup dahsyat tuan-tuan, kesat. Orang yang pasti kesat sepatut dididik, sepatutnya. Sepatutnya diujar itu orang yang macam ni, yang apa dia pun dibawa apa dia dididik semua, tetapi tidak, mereka terjebak sekali. Dia tak asup pada satu kaum ni, dia cecil orang ni. Dia tak puas hati masuk kaum ni, dia cecil orang kaum lain pula. Ini yang berlaku sampai nauzubillah tuan-tuan ya. Kita jangan terjebak di situ. Kalau boleh kita nasihat, kita bawa, katakanlah kita bimbing kita, kalau boleh kita menaik apa semua kan, betulkan ajak dia supaya kepada Allah SWT sampai jangan sampai dia mengeluarkan kata-kata yang tak sepatutnya, yang cukup dahsyat ini yang berlaku dalam yang boleh menjatuhkan perbuatan orang Islam tadi, tidak meminta-minta harta daripada mereka dan sentiasa memberi nasihat kepada mereka. Dia sepatutnya begitu. Jadi mereka lebih banyak menggunakan perkataan fiqh dalam ilmu perkenaan akhirat, kerana fiqh dalam istilah mereka tidak mengandungi fatwa tentang hukum kecuali secara umum sahaja. Tidak akan mengkhususkan makna fiqh kepada fatwa. Hukum hakam zahir ini telah menimbulkan kekeliruan yang menyebabkan manusia menumpukan perhatian kepada ilmu fatwa yang zahir sahaja dan tidak mempedulikan ilmu muamalah hati untuk menuju ke akhirat. Asyik jangan bercerita tentang perbicaraan hukum ni sampai terlupa, terlalai dari mempunyai usaha-usaha untuk memperbaiki hati antara sesama Islam sendirian. Memanglah hukum dia begini. Kalau hukum qazaf macam ni hukum dia. Kalau hukum apa, kalau orang apa yang menuduh seseorang apa semua, dia hukum dia macam mana, sumpah dan lain. Kalau berbagai-bagai, dia tak selesai. Tapi tak dia kena balik merujukkan sama-sama kita merujuk kepada untuk hati dia ilmu muamalah dan bawa balik ke untuk merawat hati, sepatutnya begitu. Sebab kalau hukum menuduh fitnah dan sebagainya tak akan membawa ke mana. Masing-masing akan mengaku betul dan benar sebagainya, akhirnya membawa kerosakan. Itu istilah yang pertama untuk fiqh dia. Ada pun yang kedua, ilmu ni, istilah ilmu asalnya perkataan ini digunakan untuk ilmu berkait dengan Allah Ta'ala dan tanda-tanda kekuasaannya, yaitu mengenai nikmat dan perbuatannya, berkaitan hamba-hambanya. Berkaitan hamba-hambanya. Jadi mereka kemudiannya mengkhususkan pengertian ini ilmu hanya kepada perbincangan mengenai masalah-masalah fiqh, sekalipun mereka itu jahil tentang ilmu tafsir dan hadis. Ini banyak berpelan dia jahil tentang hadis, tapi dia cuba menekankan ilmu berkaitan fiqh khusus dalam masalah-masalah fiqh saja.
Ini kita bercerita tentang belajar itu ilmu. Jadi khusus dia tak apa, tidak mengapa pengertian yang luas. Itu istilah tentang ilmu ini ya. Ilmu itu dia ada ilmu yang sempit lah. Yang ketiga itu tauhid, yang merupakan ilmu yang mengarahkan manusia supaya melihat semua perkara datangnya daripada Allah dan terputus terus daripada memandang kepada sebab-sebab luaran dan perantara. Dengan itu lahirlah sifat tawakal dan redha. Tetapi sekarang perkataan ini telah dirujuk kepada ilmu yang membincangkan ungkapan-ungkapan atau istilah-istilah yang diada-adakan dalam masalah usul agama, yaitu akidah. Ini adalah satu kemungkaran di sisi sastra usul. Jadi sebabnya dalam apa pembahasan itu dia merujuk kepada apa untuk tentang Allah SWT ya. Hakikat mesti merujuk kepada mentauhidkan Allah SWT ya. Apa kanak-kanak yang apa bagaimana untuk kita apa keyakinan, keyakinan kita terhadap Allah SWT, kewujudan dan sebagainya. Tetapi dia banyak menciptakan istilah-istilah yang lain yang diada-adakan sampai ketika apa sampai salafus soleh kata itu satu kemungkaran ya, bukan cukup ya, cukup sejis kan. Jadi ini akan menjauhkan daripada pembahasan yang sebenar dalam masalah akidahnya ya. Dan akhirnya mereka membawa kepada banyak penyelewengan dalam masalah akidahnya. Begitu seterusnya bab tazkirah istilah tazkirah memberi peringatan zikir, peringatan dan zikir. Firman Allah SWT, Bismillahirrahmanirrahim, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berilah peringatan kerana sesungguhnya peringatan itu akan memberi manfaat kepada orang yang beriman. Surah Az-Zariyat 55. Kemudian sabda Nabi SAW, idza marartum bi riyadil jannah farta'u qal wa ma riyadul jannah qal majalisus zikr. Ini istilah zikir. Apabila kamu berjalan dari taman-taman syurga, maka hendaklah kamu duduk berseronok dan menikmati apa yang ada di dalamnya. Para sahabat bertanya, apakah di taman syurga itu? Sabda baginda, majlis zikir. Jadi mereka telah membesok penggunaan perkataan ini kepada maksud majlis mendengar kisah-kisah dan juga majlis penglipur lara, yang pada hari ini banyak mengandung cerita-cerita dakwaan yang melampau dan menyeleweng. Dan banyak cerita yang cerita-cerita sejarah apa yang kadang diselit-selitkan perkara yang apa yang tidak ada sumber-sumber yang tidak sahih. Cerita-cerita yang tak tahu di mana datang yang apa dan berlaku bercampur aduk dalam perkara yang antara yang palsu dan yang benar. Jadi sesiapa yang sibuk memberi peringatan dengan kisah-kisah orang yang terdahulu, hendaklah dia mengetahui bahawa kebanyakan kisah-kisah itu tidak semuanya betul dan mempunyai bukti. Sebagaimana mereka meriwayatkan kisah berkenaan Nabi Yusuf AS yang melungkaikan tali seluarnya ketika digoda Zulaikha, dan Nabi Yusuf melihat ayahnya Nabi Yakub menggigit jari-jari, mengikat jari. Serta kisah Nabi Daud yang telah menghantar panglimanya Auria dari peperang sehingga dia terbunuh. Kisah seperti ini boleh meninggalkan kesan buruk kepada orang yang mendengarnya. Ini umpama cerita yang Israiliyat kan, yang macam yang banyak umpama dia apa tak jelas apa semua kan. Dan kisah-kisah ini pun tidak memberikan manfaat kepada apa tu, membina pun, tidak membina pun keimanan. Jadi ini cerita ini yang apa yang mereka bawa dalam basis cerita-cerita zikir. Jadi ini disalahartikan dia cerita-cerita zikir. Pada zikir itu dia bawa cerita-cerita kisah yang tak benar, kisah yang sumber dia yang tak jelas. Di dakwah yang lampau dan meleweng. Karena sumbernya ada sumbernya dia apa sahih betul, tapi dia melampau-lampau dalam cerita tersebut, menambah-nambah gitu. Ini yang berlaku. Dakwah yang melampau dan meleweng ini akan menyebabkan banyaknya berlaku kemudaratan kepada orang awam. Kerana ia menyebut tentang kisah sayang, rindu, derita, berjauhan dan sebagainya. Sedangkan para hadirin pada umumnya daripada orang awam yang tidak mengerti apa-apa. Batin mereka dipenuhi dengan syahwat dan mereka hanya sukakan imej dan penampilan zahir sahaja. Cerita sebegini hanya membangkitkan nafsu yang selama ini terpendam dalam jiwa mereka. Akibatnya api syahwat akan menyala dan mereka mula terjerit-jerit kerana kononnya terlampau terkesan dengan kata-kata seperti itu. Sedangkan hakikatnya dia lahir dari nafsu syahwat yang tersembunyi. Kesemua itu adalah perkara-perkara yang merosakkan. Dakwah melampau ini juga mungkin mengandung kata-kata yang berlebihan kononnya bagi melahirkan perasaan cinta kepada Allah. Ini banyak berlaku tentang ini dalam itulah. Jadi kadang-kadang benda ini berlaku dalam apa?
kok apa sufi kan, sufi itu yang kita tasawuf ni banyak dia bercampur dengan perkara penyelewengan. Itu kena hati-hati dah dalam. Itu sebab kita tasawuf dalam tasawuf itu bukan semuanya yang benar, ada yang benar dan ada yang bercampur tu, sumber itu. Jadi kita bimbang itu, ni yang jadi perkara kesesatan dalam kita masyarakat. Awal-awal pun apa, yang tak tahu pun ikut-ikutan. Jadi ini akan menyebabkan mereka lari daripada perlantas yang sebenarnya yang sepatutnya. Kemudian hikmah, dia berarti ilmu yang beramal dengannya. Itu Ibnu Qutaybah rahimahullah berkata, seorang itu tidak dianggap bijaksana sehingga dia menghimpunkan antara ilmu dan amal. Namun begitu, kini perkataan tersebut banyak digunakan untuk menggambarkan seorang doktor dan ahli nujum, peramal kejadian berdasarkan bintang-bintang. Maknanya di mana apa? Dia sepatutnya dia apa kata dianggap bijaksana sehingga dia menghimpunkan ilmu dan amal. Tapi kalau hikmah itu yang itu yang diartikan mana dia boleh apa peramal ni. Apa dia ada kata-kata hikmah apa semua ni ditujukan kepada apa berdasarkan bintang-bintang yang nujum ni. Kalau doktor apa semua dia apa itu hikmah itu dari situ. Sepatutnya yang dikatakan bijaksana tu orang yang hikmah tu ialah dia boleh siapa amal ilmu dan amal tu dia seiring jalan. Bukan dia boleh dia meramalkan apa semua tu, bukan itu hikmah tu. Ataupun dia doktor tu dia boleh merawat apa semua kan, itu yang dikatakan dia sebagai punya hikmah bijaksana. Tak, tapi dia beramal dengan ilmu dia. Itulah dia dalam bagaimana yang nyatakan ilmu apa muamalah tadi dalam okay. Sebab dia berkenaan dengan ilmu hati dia, memperbaiki hati. InsyaAllah kita akan jumpa nanti dalam di ujung-ujung. So awal-awalnya dia ceritakan tentang ilmu tu, kemudian menuntut ilmu ke apa, kemudian kelebihan dan sebagainya. Dan dia bagikan tentang ilmu yang terpuji. Sekarang itu dalam selepas ni dan apa yang berikut nanti baru dia ceritakan tentang bagaimanakah dia untuk memperbaiki dari hati dia, hati yang jiwa tadi, sampai kita yakin dan menuju bagaimana sampai akhlak orang yang menuju Allah Subhanahu Wa Taala yang sepatutnya, insya-Allah. Jadi sekarang itu tuan-tuan malam ni jadi apa yang baiklah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita bincang tadi dapat kita amalkan bersama dan kita cuba ambil ibrah atau pengajaran supaya kehidupan kita berada dalam landasan yang betullah dan jauh daripada penyelewengan, insya-Allah. Jadi sekali itu qul hadza wa astaghfirullah lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-quluba qad ijtama'at 'ala mahabbatik wa irtaqat 'ala ta'atik wa tawahhadat 'ala ta'atik wa tawahhadat 'ala nusrati syari'atik. فاصل اللهم رابطتها وأنبتها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخفو واشرح صدورها بين الإيمان بك جميع توكل أحيا بمعرفتك ومسها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم آمين اللهم آمين صلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.